Kehadiran Malaysia di San Francisco membuahkan hasil. Penduduk di kawasan berisiko banjir perlu ambil langkah berjaga-jaga. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Mesyuarat Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC 2023 melabuhkan tirainya semalam. Kehadiran delegasi Malaysia yang diketuai Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ternyata membuahkan hasil bukan sahaja dari segi perdagangan dan pelaburan, malah turut lantang memperjuangkan isu hak asasi manusia. Laporan Khairul Azli Rahim di San Francisco. Tidak dinafikan pentas APEC menjadi medan menzahirkan keresahan dunia berhubung tindakan ganas rejim Zionis. Bukan sahaja Malaysia, malah Brunei dan Indonesia turut sepakat dalam isu Palestin. We had the opportunity to express. I mean, after this international conference, the important aspects that we are able to articulate our position, engage privately, and discuss intimately some of these issues. And not in a combative mood, but at least to secure understanding and collaboration. Pun begitu, objektif APEC terhadap isu perdagangan dan perniagaan tetap menjadi keutamaan. Pada masa yang sama, memperkukuhkan kerjasama strategik dengan negara anggota. Tetapi saya tidak tinggalkan soal beberapa isu yang dekat dengan kita, umpamanya peningkatan kerjasama strategik dengan negara China. Dan saya ambil kesempatan menjelaskan bahawa ini penting sementara kekal hubungan kita dengan Amerika secara tradisional, tapi jangan ini menghalang kita lebih dekat dengan negara China kerana menjamin kepentingan negara Malaysia itu sendiri. Menerusi misi perdagangan ke Amerika Syarikat, Malaysia telah berjaya meraih nilai pelaburan 63 bilion ringgit. Bagi Perdana Menteri, ia merupakan hasil keyakinan pelabur menerusi dasar yang jelas. Saya gembira. Itu reaksi Perdana Menteri berhubung hasil lawatannya sempena APEC. Kehadiran Malaysia terselah apabila menggunakan platform antarabangsa ini untuk mengecam tindakan kuasa besar yang bersikap tidak adil terhadap isu Gaza. Khairul Azli Rahim, San Francisco, RTM. Lawatan rasmi Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof ke Shanghai dan Beijing juga berjaya capai matlamat. China secara prinsip bersetuju meningkatkan import minyak sawit serta beberapa komoditi lain dari Malaysia termasuk durian segar. Laporan Jalaluddin Baharin di Beijing. Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi berkata pihaknya menjangkakan ekspor sawit mampu ditingkatkan kepada 3.4 juta tan setahun menjelang 2024 berbanding 3.14 juta tan ketika ini. Dan juga apa yang dipersetujui hasil perbincangan ialah dari segi untuk kita eratkan kerjasama dari segi pendidikan, research and development. Satu utamanya dalam bidang minyak sawit dan juga pertanian yang lain. Bagaimana teknologi yang ada di China ini dapat kita jalinkan kerjasama dengan entiti kita. Kita tahu Maldi pun dah ada kerjasama, tapi kita nak kukuhkan lagi. Bagaimana kita nak tingkatkan pengeluaran hasilan kita. Tak kiralah dari segi padinya, dari segi yang lain-lain juga, produk-produk lain. Sebab kita melihat cabaran masa depan ialah dalam sektor perdagangan adanya sekatan daripada EUDR. Kita tidak dapat membuka ladang-ladang baru bermula tahun 2020. Maknanya kita kena fokuskan dengan jumlah yang ada itu, ladang yang dah ada, bagaimana kita nak tingkatkan pengeluaran supaya kita dapat memenuhi bukan saja keperluan dalam negara kita, tapi bagaimana kita nak dapat tingkatkan ekspor ke negara luar. Tambah beliau, Republik itu turut menyatakan kesediaan untuk menjalinkan kerjasama bagi mengiktiraf pensijilan minyak sawit mampan MSPO. Dan dengan itu saya kira ini adalah permulaan yang baik. Maknanya MSPO bukan saja diterima pakai di Malaysia, sudah diterima pakai di India,
dan sekarang ni di China, dan hopefully lepas ni kita akan mengukuhkan juga di negara lain, termasuklah Jepun yang sudah menerima dan secara prinsip waktu Sukan Olimpik Jepun dulu. Bertepatan dengan sambutan ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik kedua-dua negara tahun depan, Beijing juga mencadangkan satu perjanjian persefahaman MOU baharu antara Kementerian Perdagangan dan Komuniti dengan Kementerian Pertanian dan Hal Ehwal Luar Bandar China dalam tempoh 4 bulan akan datang. Di samping itu, Republik itu turut menyatakan persetujuan untuk memudahkan cara membantu rakyat Malaysia yang menjadi mangsa pemerdagangan manusia di Myanmar. Mengakhiri lawatan semalam, Datuk Seri Fadilah berkesempatan mengadakan pertemuan dengan Ahli Dewan Perniagaan dan Perindustrian Malaysia di China. Usaha meningkatkan ekspor komoditi negara, khususnya minyak sawit, tidak akan terhenti di sini. Pelbagai langkah akan terus dilaksana bagi memberi nilai tambah kepada produk berkenaan, termasuk penghasilan produk melalui inovasi yang semakin mendapat permintaan tinggi di pasaran global. Perkembangan ini sekaligus membuka lembaran baharu kepada industri sawit negara dengan manfaatnya pasti mengalir terus kepada rakyat. Jalaluddin Baharin, Beijing, RTM. Penduduk di kawasan berisiko banjir digesa ambil langkah pencegahan sewajarnya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ia susulan amaran hujan lebat berterusan tahap bahaya dijangka berlaku di beberapa daerah di Terengganu sehingga esok. Daerah terbabit ialah Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan Kemaman. Menerusi Facebooknya, beliau meminta supaya penduduk sentiasa patuh arahan dikeluarkan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran cuaca itu di beberapa kawasan di Kelantan seperti Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan Kuala Kerai. Amaran hujan berterusan tahap waspada juga dijangka berlaku di beberapa kawasan di Kelantan, Kedah, Perak, Perlis, Pahang dan Sabah dalam tempoh sama. 1.5 juta saringan kesihatan disasarkan dilaksana hingga hujung tahun ini. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa menegaskan ia penting dalam menyediakan penjagaan kesihatan awal dan pencegahan penyakit dalam kalangan masyarakat. Menurutnya, pengesanan awal penyakit mampu mencegah lebih banyak komplikasi dari berlaku yang bukan sahaja memberi kesan kepada kesihatan diri, malah ekonomi dan keluarga. Supaya apabila penyakit-penyakit ini dikesan lebih awal, maka rawatan lebih awal dapat dilakukan dan mengelakkan pula komplikasi. Ya. Jadi seperti yang kita tahu, bila berlaku komplikasi, lebih banyaklah kesan terhadap bukan kesihatan diri juga kepada ekonomi keluarga dan juga ekonomi negara. Jadi itu pentingnya saringan. Kita memang menggalakkan saringan dan kita mensasarkan sehingga 1.5 juta saringan untuk tahun ini. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pelancaran Program Madani Afiat dan Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS peringkat negeri Pulau Pinang 2023. Elak taksub kejar ranking antarabangsa. Tegas Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, tidak akan ada perkongsian kepakaran antara institusi pengajian tinggi IPT sekiranya masing-masing mahu mengejar ranking terbaik. Kita tidak perlu taksub sebab saya ingat sudah ada banyak kenyataan dan juga penulisan-penulisan mengenai ranking dan banyak juga badan-badan antarabangsa termasuk United Nations yang melahirkan kebimbangan supaya kita tidak terima ranking bulat-bulat begitu. Beliau maklumkannya kepada pemberita selepas sambutan ulang tahun ke-40 Hospital University Sains Malaysia Kubang Krian di Kota Baru. Jelas beliau, setiap IPT diwujudkan dengan tujuan dan matlamat berbeza. Ia tidak boleh diukur secara umum. Dalam perkembangan lain, pihaknya sedang memuktamadkan bantuan pengecualian yuran pengajian kepada mahasiswa warga Palestin yang menuntut di universiti awam dan swasta di negara ini.
Jualan Rahmah Siswa 2023 diperkenal bagi membantu pelajar mendapat barangan keperluan pada harga berpatutan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Fuzia Saleh berkata, terdapat permintaan untuk dilaksanakan jualan Rahmah Siswa tersebut kerana ramai pelajar adalah daripada keluarga B40. Tapi yang ini memang daripada KPDN yang memang kita extend dan kita panjangkan jualan rahmah ini kepada siswa. Sebab kita tengok apabila kita buat program jualan rahmah, kita lihat bahawa permintaan daripada pelajar itu ada, dan setiap kali saya pergi ke program-program yang melibatkan siswa, mereka meminta untuk diadakan jualan rahmah untuk siswa. Beliau bercakap kepada pemberita selepas program jualan rahmah siswa dan advokasi pengguna peringkat Institut Pengajian Tinggi IPT di Institut Kemahiran Belia Negara IKBN di Jitra Kedah. Sementara itu, mengenai perkembangan pelaksanaan apungan harga ayam, pemantauan masih diadakan setiap hari di 4 kategori premis, iaitu Pasar Basah, Kedai Runcit, Pasar Raya Besar dan Pasar Mini. Harga ayam seluruh negara terus kekal stabil selepas subsidi dan kawalan harga ayam ditamatkan sejak 1 November lalu. Bagi mendukung usaha memertabat ekonomi komuniti, kerajaan memperkenal program komuniti madani. Ini penting. Ini kali pertama dalam negara saya akan luluskan bagi setiap kampung, kita kata komuniti, desa, bandar, rumah panjang, kampung orang asli, supaya masyarakat kampung sendiri memutuskan dengan dana di antara RM50,000 dan RM100,000 permulaan apa yang mereka harus lakukan untuk menjana pertumbuhan ekonomi. Apa-apa masalah prasarana akan dikendali oleh kerajaan persekutuan. Tetapi kita berikan ruang supaya bukan ketua kampung tetapi masyarakat dan jamaah sendiri memutuskan apa projek yang mereka nak jana supaya ekonomi kampung ataupun komuniti dapat ditingkatkan. Salah satu daripada penyakit umat yang melanda umat Islam secara global itu adalah kegagalan umat Islam mengurus perbezaan antara satu dengan yang lain. Atas sebab itu, aspek ini telah disinggung sekian lama, sejak 40 tahun yang lepas oleh Syekh Taha Jabir Al-Lalwani, pengarang kitab Adabul Ikhtilaf fil Islam ataupun adab perbezaan pendapat dalam Islam. Dan sebenarnya untuk berbeza pandangan itu bukan suatu yang asing ataupun suatu yang luar biasa kerana ia adalah sebahagian daripada lumrah kehidupan manusia. Tapi bagaimana kita mengaturkan, mengurus perbezaan, perselisihan itu agar jangan nanti ia menjadi suatu sebab kepada keretakan perpaduan dan juga perpecahan dalam kalangan umat dan masyarakat. Kembali, 533 pekerja syarikat penerbangan tambang murah My Airline mengemukakan permohonan mendapatkan manfaat Sistem Insurans Pekerjaan SIP Perkeso. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar berkata, daripada jumlah itu sebanyak 277 permohonan diluluskan. Untuk setakat ini, kita semua tahu kalau mereka sememangnya telah pun diberhentikan, maka mereka boleh mendapat faedah daripada Perkeso. Dan untuk itu kita nak dapatkan kepastian sama ada mereka ini benar-benar telah diberhentikan ataupun tidak, ataupun syarikat ini akan beroperasi semula dan sebagainya. Ya. Jadi kita dalam tahap itu buat masa ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan flag off program Perkeso Run and Ride 2023 di Putrajaya. SIP merupakan bantuan kewangan kepada pekerja yang hilang pekerjaan sehingga mereka mendapat pekerjaan baharu. My Airline sebelum ini mengumumkan penggantungan operasinya berkuat kuasa 12 Oktober sementara menunggu penstrukturan semula. Sementara itu, lebih 8,000 peserta sertai acara larian dan kayuhan basikal Perkeso Run and Ride 2023 di dataran wawasan Putrajaya yang bermula 7 pagi tadi. Ia merupakan penyertaan 3 kali ganda berbanding tahun lepas.
Pengerusi Lembaga Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Datuk Seri Subhan Kamal dalam satu kenyataan berkata penyertaan itu merupakan petunjuk positif daripada masyarakat yang beralih kepada gaya hidup sihat. Ia seiring matlamat kerajaan menangani risiko penyakit tidak berjangkit NCD. Tambah beliau, menerusi analisis yang dilaksanakan Perkeso, 60.3% daripada 70,000 pencarum yang menjalani saringan kesihatan mengalami obesiti. Sementara 18.9% menghidap kencing manis, 27.3% menghidap darah tinggi dan 61.2% berdepan masalah kolesterol tinggi. Justru katanya, inisiatif ini mampu memberi galakan kepada peserta untuk memperbaiki gaya hidup ke arah lebih sihat seiring matlamat Malaysia menuju status negara menua menjelang 2050. Acara Flag Off disempurnakan Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar. Acara tahunan yang bermula sejak 2015 ini merupakan sebahagian daripada aktiviti pencegahan dan promosi kesihatan pekerja yang dianjurkan Perkeso. Jabatan Penyiaran Malaysia komited menambah baik bentuk promosi bagi menarik lebih banyak pengiklan. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman berkata, perkara itu mampu dicapai dengan merancang pelbagai program dan rancangan baharu bagi tahun 2024. Beliau berkata pihaknya bersedia bekerjasama dengan rakan strategik yang ingin membina jenama menerusi kandungan di televisyen, radio dan digital. Kalau mereka membeli iklan, maksudnya di sini kita boleh letakkan di TV, radio dan juga di digital. Kerana ramai yang orang sekarang ni menonton kita di dunia digital juga. Jadi penambahbaikan tu bukan sahaja dengan program baharu, tetapi kualiti program kita pertingkatkan juga. Ya. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika ditemui di program Meet and Greet Kelantan FM di Pasir Putih, Kelantan. Dalam pada itu, sebanyak 23 syarikat di Kelantan melihat RTM merupakan antara platform terbaik dalam mempromosikan produk mereka. Kita boleh tengok apabila kita buat iklan dengan RTM, jenama kita akan lagi lagi besar sebenarnya, dan keberkesannya dari sudut marketing sendiri memang benda tu meningkat dari masa ke semasa.